Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Cikgu Ina nak berkongsi dengan semua orang tips bagaimana nak meningkatkan lagi perkembangan motor halus anak-anak melalui lukisan. Kita tahu anak-anak kan suka melukis. Kalau jumpa pensel ke, pen ke ataupun krayon ke, jadi anak-anak akan kalau tak ada jumpa kertas, dinding lah jadi sasaran kan. Jadi adakah kita nak marah kan? Jadi untuk elakkan daripada dinding kita rosak, so bolehlah kita beli kertas mahjong putih, kita tampallah kat dinding-dinding rumah kita supaya anak-anak boleh berkreativiti menggunakan imajinasi mereka. Walaupun kita tahu sekadar lukisan tu adalah bulat-bulat pada peringkat awalnya. Jadi lama-lama kalau skill mereka tu diasah, anak-anak dari masa ke semasa kita tahu makin berkembanglah perkembangan motor halus yang kita gunakan. Salah satunya kaedahnya adalah menconteng. Saya kata menconteng kan, bagi anak itulah bagi mereka melukis, tapi bagi kita Allah conteng apa-apa saja kan, kita nampak apa je lukis kan, tak nampak kita tak faham pun, tapi itulah ruang mereka melalui pertama kali contengan akhirnya akan menghasilkan satu lukisan yang sangat kreatif, yang hanya mereka sahaja tahu apa yang mereka lukiskan. Dan kita sebagai ibu bapa, kita boleh ambil peluang ini untuk kita selalu menambah kan, ini salah satu juga perkembangan lain, menambah kosakata anak. Kita tanya, adik lukis apa? Aisyah lukis apa tu? Ni apa benda ni bulat-bulat? Jadi dari situ anak-anak akan boleh bercerita kepada kita kembali, oh ini Aisyah lukis kereta, oh kereta macam ni. Okay, itu peringkat pertama. Walaupun kita nampak tak nampak macam kereta, tapi kita raih sahaja usaha mereka, dan akhirnya mereka akan lagi berkeyakinan untuk terus menguatkan motor halus mereka. Dekat sini Cikgu Ina nak tunjuk satu contoh ni, anak cikgu nama Aisyah. Ini dilukis waktu PKP hari tu. Ini sebelum ni dia lukis orang macam orang lidi tu je. Dan dia dah belajar untuk menulis nama dia, walaupun nampak macam menurun, dia tak boleh susun lagi, tapi ini peringkat pertama lah. Dan banyak lukisan macam ni ditampal di semua dinding-dinding. Ini dia sangat bahagialah dapat buat, dan kita bila kita kata bagusnya, pandainya, lagi seronok dia nak buat. Dan nanti kita tengok Okey, ini lukisan kedua. Bukan banyaklah lukisan. Ini hasil lukisan dia yang seterusnya. Nama pun dah panggil makin bagus tulis. Kat sini kita boleh tanyalah, kenapa tu? Mana Umi? Mana ayah? Ada pokok. Pokok pun dah nampak seperti pokok dah lah. Dah ada rumput-rumput. Jadi anak-anak dia akan melukis apa yang sangat dekat dengan mereka. Sebenarnya dia akan lukis ibu, ayah. Kalau sini ada rakan-rakan dia, ada abang. Dia ada dua orang abang dan diri dia. Ni waktu COVID lah ni. Dia kata semua orang ada duduk dalam rumah. Jadi kita boleh, daripada lukisan ni saja kita boleh bersembang dan menambah kosakata anak lah, dan menguatkan, dalam masa yang sama menguatkan motor halus anak-anak. Ini lukisan terbaru Aisyah. Yang ni ditampal atas kertas lain, macam tebal sikit. Nah, kita fokus pada orang yang dilukis tu kan. Cuba tengok hasil lukisan orang. Mula-mula tadi macam orang lidi, yang ni dah ada macam pakai tudung dah. Dan nampaklah sikit perbezaan daripada gambar yang pertama tadi tu, sekadar dipandai lukis orang, dia kata Umi, tapi macam semua macam sama je kan. Ni kan. Jadi yang ni dah ada nampak uminya, ayahnya, abangnya pakai kopiah. Ni sikit ada benda yang related dengan dia lah, yang hampir dengan dia. Dan dia berani lepas yang ni, dia berani dah menggunakan marker pen, nak nampakkan lagi jelas lah. Jadi ni confident dia lebih lagi lah pada yang lukisan yang pertama tadi tu, yang sebelum ni. Okay, adakah melukis ni mengambil masa macam sehari dua dah pandai nak lukis, nak tulis nama dengan elok kan? Jadi dia mengambil masa yang lama, dan bagaimana kita nak asah perkembangan motor halus di melalui lukisan. Kita kena jadikan diri kita sebagai ibu bapa adalah sama level dengan anak. Peringkat awal kita lukis seperti mana kita buatlah berlakon bahawa kita melukis juga seperti dia. Contoh nak lukis orang, kita lukis juga seperti anak kita, lukis orang lidi juga, supaya dia rasa oh Umi pun sama lah. Jadi confident dia akan rasa Umi dengan dia lukisannya lebih kurang je. Kan lama-lama walaupun kita nak galakkan dia supaya dia
rasa seronok lagi nak melukis. Ataupun kalau dia tak pandai, kita tunjukkan dulu. Okey, kita kata nak lukis orang, lukis bulat-bulat dulu, bulat besar, ada mulut. Yang tu dulu. Jadi kita ajar dia, kita buat sama-sama sampai akhirnya dia rasa dia boleh sendiri melukis dalam ruang dia. Kan kalau lukis kadang-kadang macam first time Aisyah dulu, dia lukis, lepas tu mata terbesar. Lepas tu sedih. Kita tak apa, cuba lagi. Jom kita lukis sama-sama. Umi lukis kat sebelah, Aisyah lukis kat sebelah. Jadi nama-nama dia dapat skill tu, kata dia dah tak payah kita buat. Jadi dia lukis sampailah akhirnya skill itu bertambah. Dan bila kita kata nak pakai tudung pula, kita lukislah gambar orang pakai tudung sekadar contoh okey macam ni, saya buat saya lukis macam ni dekat dia dulu. Lama-lama mula-mula dia lukis, saya ajar yang ni dululah. Yang step kedua lepas dia pandai ni, dia pun ni Umi pakai tudung. Lepas tu buatlah mata. Kan. Okey, lepas tu buat muka senyum. Yang ni. Jadi lama-lama skill dia makin baguslah. Dan pokok pun macam tu. Mula-mula pokoknya dia tak pandai nak buat bulat-bulat, kita tunjukkan cara yang paling mudah untuk kanak-kanak. Lama-lama akhirnya dia sendiri boleh explore. Jadi ini juga salah satu skill untuk mereka rasa confident dan menguatkan dia punya kekuatan tangan dia lah. Kalau lukisan yang nampak macam ni, kita tahu dia punya jari dah makin, maksudnya kekuatan jari dia untuk memegang pensel semakin baik lah sebab jelas. Lepas tu dan dia boleh menulis walaupun ada silap-silap sikit kan. Jadi kat sini kita bagi je, kita positif dan kita galakkan dan bagi je peluang dan kita bagi motivasi lah. Kita wah bagusnya, bagilah stiker kan. Jadi lama-lama anak saya tak langsung melalui lukisan, walaupun peringkat awal kita nampak macam menconting, akhirnya boleh menghasilkan lukisan macam ni. So kita lama-lama kalau kita anak tu mempunyai kelebihan dalam lukisan tangan, akhirnya boleh menjadi seorang pelukis yang hebat. Jadi kita kat rumah kita boleh galakkan je lagi anak-anak kita melukis menconting tadi tu. Bagaimana senang je. Pertama kita belilah kata mahjong satu pulung tu, kita tampal kat dinding-dinding rumah kita. Kita beli krayon, kita beli marker pen. Ni Umi dah tampal kat dinding ni. Abang nak lukis apa boleh, nak tulis ke, nak lukis ke, boleh je, nak buat apa-apa kan. Buat di sini. Tapi kalau anak kita kata tak reti lah, selalu macam tu lah Kak Tadika. Anak kata tak reti lah Umi, tak reti lah cikgu. Okey, jom hari ni cikgu nak ajar lukis ikan. Kita lukis ikan yang paling simple yang kita boleh, anak-anak boleh buat bersama. Anak kita pas tentang melukis ni, semalam sebelum naik pejabat, lalulah satu kumpulan anak murid 6 tahun tengah melukis. So nampaklah beberapa murid tengah melukis, ada yang memang lukisannya memang sangat jelas lah. Dia lukiskan gambar family, dan ada seorang budak ni lukis bulat-bulat. Lepas tu cikgu pun bila nampak lukisan, mula-mula cikgu nampak lukisan murid yang cantik lah, lukisan itu jelas tu, kata wah lukis apa ni yang besar ni, letak ni ayah. Lepas tu barulah cikgu perasan ada satu lukisan seorang budak ni, dia lukis gambar bulat. Lepas tu tiba-tiba dia menangis. Lepas tu alah kenapa menangis ni, cikgu dia kata dia tak pandai nak lukis. Okey kat sini cikgu nak ajak cikgu, mai kita lukis sama-sama. Okey buat macam ni, lukis bulat kecil dulu, bulat kecil, lepas tu kita buat bulat besar. Jadi kita kena maksudnya kat situ kita kena bersama dengan dia untuk kita memberitahu bahawa dia juga boleh melukis seperti rakan-rakan yang lain. Dan akhirnya dia pun cubalah kan, walaupun tengah sedih-sedih tu, sebab mungkin dia baru skill untuk memegang pensel ataupun kemahiran tangan itu baru bermula, nak berbanding rakan tadi yang lukisannya yang agak kemas, batu jelas. Jadi kita meraih kanak-kanak mengikut kemampuan dan perkembangan dia lah. Jadi insyaAllah dekat rumah pun kita boleh buat benda ni bersama anak-anak. Bagi kita boleh macam tadi saya cakap, sama ada kita bagi sediakan satu kertas besar, kertas mahjong ataupun kertas lukisan, ataupun sekadar kertas A4 untuk mereka berekspresi. Jadi insyaAllah setakat tu dulu perkongsian Cikgu Ina menconting akhirnya menjadi satu lukisan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.